Dalam masa 25 minit. 25 minit je Tan Sri. 25 minit. Lebih lah sikit. InsyaAllah. Minta sebentar lagi. Terima kasih Tan Sri Pengurusi kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi pengulangan belanjawan tahun 2024 peringkat jawatankuasa dalam Dewan ini. Terlebih dahulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan serta ATM, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Merangkap Menteri Keuangan kerana tetap mengutamakan sektor pertahanan negara melalui peruntukan sebanyak 19.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan dalam bajet 2024, iaitu peningkatan sebanyak 11.46% berbanding pada tahun 2023 sebanyak 17.7%. Tan Sri Pengurusi, bagi pihak warga Kementerian Pertahanan dan ATM, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada 15 ahli yang berhormat, iaitu Bukit Bendera, Tanah Merah, Seri Gading, Ketereh, Kepung, Lumut, Pasir Gudang, Pendang, Jelutung, Padang Serai, Batu Pahat, Tangga Batu, Sik, Arau dan Ipoh Timur yang mengambil berat dan perhatian dengan isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Pertahanan semasa sesi perbahasan belanjawan 2024 peringkat jawatankuasa di Dewan ini. Saya klusterkan jawapan-jawapan ni Tan Sri kerana sebab dia banyak YB yang bersoalan tanya yang bersama. Ya. Jadi saya jawab PLKN dulu. PLKN ni Tan Sri Pengurusi dia di peringkat kajian dulu. Ya. Dia telah pun diluluskan oleh Kabinet ataupun Majlis Menteri untuk Kementerian Pertahanan memulakan kajian untuk kita menghidupkan semula program latihan khidmat negara ini. Jadinya ada berbagai-bagai option yang telah pun kita kaji dan daripada saranan daripada rakan-rakan yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Pengurusi untuk membawa sama NGO-NGO dan ada yang telah pun membuat analisa dan maklum balas, kita akan membawa dan menjemput mereka-mereka ini sebelum kita membawa semula kertas ke Majlis Jemaah Menteri, Mesyuarat Jemaah Menteri untuk diberikan kelulusan selanjutnya untuk kita memulakannya. Kemungkinan PLKN ini untuk dilaksanakan semula pada tahun 2024 ini memang tak ada, Tan Sri, ya, kerana tidak dibajetkan pun. Dan kalau kita nak menggunakan kem wataniah seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, kita memerlu menaik taraf dulu kem-kem tersebut. One off-nya Tan Sri, ada 13 kem wataniah di seluruh negara. Jadi perincian mekanisme pelaksanaannya kementerian akan bersama-sama dengan semua pemegang-pemegang taruh, terutamanya pihak NGO-NGO, masyarakat dan yang lain sebelum kita memutamatkannya, mendapatkan kelulusan untuk menghidupkan dan meneruskan program latihan khidmat negara ini mungkin pada tahun 2025, Tan Sri Pengurusi. Berkenaan perolehan itu tentang PLKN, Tan Sri Pengurusi, ya. Berkenaan dengan long range radar, perolehannya yang dibangkitkan oleh Pendang, perolehan radar TUDM ini telah pun melalui proses penilaian tender dan dilaksanakan secara telus, telah berdasarkan kepada peraturan serta perkeliling yang berkuat kuasa. Penilaian on paper dengan izin telah dibuat oleh subject matters expert dari TUDM dan kementerian di dalam bidang masing-masing. Penilaian telah dilaksanakan secara 4 peringkat penilaian, iaitu yang pertama, penilaian peringkat technical tender ataupun peringkat penilaian technical tender JPTT. Yang kedua, Tan Sri Pengurusi, peringkat penilaian keuangan. Yang ketiganya, peringkat penilaian cadangan industri collaboration program ataupun JKICP, dan yang paling akhirnya ialah program penilaian fizikal. Penilaian perolehan ini telah dibentangkan di Lembaga Perolehan Kementerian Pertahanan dan diangkat ke Kementerian Keuangan untuk dimutamatkan.
Pemilihan harga tawaran haruslah dilihat secara menyeluruh dan tawaran yang terbaik bukan hanya berdasarkan kepada harga yang murah, sebaliknya merangkumi keseluruhan tawaran petenda tersebut. Untuk makluman yang berhormat, pendang, nilai tambah pemilihan petenda adalah commonality yang diberikan pemberat oleh pihak user dengan radar sedia ada dalam inventory TUDM iaitu GM403 yang memudahkan pengurusan logistik, penyelenggaraan dan pembangunan latihan serta kompetensi. Berhubung dengan isu prototipe yang dibangkitkan, produk yang ditawarkan di dalam tender adalah versi kelima yang telah diberi penjanamaan semula sebagai GM400. Dia benda yang sama tetapi dia versi kelima Tan Sri Pengerusi dan diberikan penjanamaan iaitu GM400 Alpha dan ia merupakan produk yang dikategorikan sebagai in production dengan izin dan telah matang sekaligus menyangkal dakwaan produk ini sebagai prototipe. Seterusnya bagi dakwaan berkenaan dokumen laporan penilaian fizikal dimanipulasi adalah tidak benar kerana kriteria penilaian adalah berdasarkan SOC dokumen tender dan ahli-ahli pemeriksa fizikal terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh TUDM berdasarkan kepada kepakaran dalam bidang masing-masing. Laporan penilaian fizikal disimpan mengikut prosedur pengurusan maklumat terperingkat yang berkuasa dan tidak pernah dipinda oleh mana-mana pihak. Tak ada siapa yang pinda, Tuk Seri. Berkenaan reputasi syarikat, aspek yang dinilai adalah aspek teknikal dan kewangan. Syarikat yang dipilih adalah berdasarkan kemampuan syarikat untuk membekalkan aset-aset pertahanan, kestabilan kewangan syarikat serta menepati syarat-syarat yang ditetapkan bagi memastikan objektif perolehan boleh dicapai. Reputasi syarikat di luar negara itu di luar pengetahuan pihak kementerian ataupun di luar kita punya bidang kuasa. Berhubung dengan pertanyaan tentang spesifikasi, adalah dimaklumkan bahawa tiada pengurangan spesifikasi LRR seperti mana yang dibangkitkan. Sebaliknya terdapat pengurangan kos hasil daripada rundingan Kementerian Pertahanan dengan pihak OEM yang boleh menampung infrastruktur. Dia pengurangan tu Tan Sri Pengerusi, ya Wabi ya. Dia punya modem tu dia punya kubah ya. Kubah tu kalau di banner di sini dia mahal. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita atas nasihat daripada pihak pembekal bahawa kita mengimport modem ataupun kubah tersebut daripada luar negara, daripada benua Eropah dan ia dapat menjimatkan kosnya sebanyak 10 juta dan kita terus pasang mengikut spesifikasi dan ianya daripada OEM Tan Sri Pengerusi ya. Yang Mohd Menteri ya. Yes, please. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, terima kasih Yang Mohd Menteri. Saya nak dapat penjelasan berkenaan dengan apa yang saya dipahamkan. Mindih dikatakan membenarkan pihak syarikat iaitu syarikat Thales ini mengurangkan skop kerja di dalam tender yang telah diluluskan tanpa menurunkan harga tawaran. Jadi ini perlu dijelaskanlah sebab skop kerja turun. Harga tawaran masih lagi ketika masa mana diluluskan ketika perolehan diluluskan dan ini juga bertentangan dengan apa yang ada perolehan di dalam Kementerian Kewangan dengan perolehan yang ada daripada Kementerian Kewangan. Sila. Sepengetahuan saya Tan Sri Pengerusi tidak ada pengurangan skop kerja tapi kita akan periksalah jika ianya benar dan kita akan buat penyiasatan. Terima kasih. Ya. Perolehan pakaian. Lapor ke SPRM ni dengan bukti-bukti yang ada saya kita dapat itu. InsyaAllah. Kalau YB ada laporan, laporkan. Ya. Kita alu-alukan, tak ada masalah. Perolehan pakaian, Tuk Sri, Tan Sri Pengerusi, bagi perolehan pakaian head to toe, spesifikasi yang disediakan dan dimuktamadkan oleh pihak pengguna melalui jatuhan kuasa penyediaan spesifikasi oleh setiap perkhidmatan. Seterusnya, pihak Strike akan mengesahkan spesifikasi yang ditetapkan. Walaupun pihak user ataupun pihak perkhidmatan telah pun menamakan, tetapi kualitinya masih lagi perlu dapat kelulusan dan mendapat orang kata pengesahan daripada pihak Strike iaitu badan penyelidikan yang ada di pihak Mindaf. Untuk makluman yang berhormat, selaras dengan perkeliling perbenaran, spesifikasi tidak boleh disediakan menjurus kepada satu jenama, model, pattern, pemegang cerita, reka bentuk desain ataupun pembekal tertentu.
Walau bagaimanapun sekiranya tidak dapat dielakkan, istilah pengungkapan persamaan atau setara perlu dimasukkan dalam dokumen pelawaan. Bagi perolehan pakaian sukan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanah Merah, ia dilaksanakan secara tender terbuka dan petender yang mengambil bahagian diwajibkan untuk mengemukakan sampel ke Strat terlebih dulu untuk memastikan ia memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Yang Berhormat Menteri, ringkas pasal strike ni ya. Yang Berhormat Menteri, saya strike setakat ini dia hanya uji kaji terhadap pakaian celoring dan kasut kulit bagi tujuan operasi saja. Jadi buat masa ni strike tak ada uji untuk pakaian sukan. Jadi saya ingin mencadangkanlah supaya pakaian sukan juga yang diperoleh oleh MINDEF juga dikaji oleh strike. Buat masa ni strike hanya untuk pakaian celoring dan kasut kulit saja. Ya, terima kasih. Cadangan tersebut kita ambil tindakan Tan Sri Pengerusi. Perolehan kelengkapan laut ini daripada Kepung tahun 2024 di bawah butiran 00400 kelengkapan laut, MINDEF telah diluluskan peruntukan sebanyak 1.19 bilion adalah untuk tujuan perolehan dan senggaraan aset-aset strategik TLDM. Peningkatan daripada 1.6 bilion tahun 2023 kepada 1.91 bilion pada tahun depan adalah berikutan keperluan untuk membiayai kos-kos perolehan aset strategik utama TLDM seperti LCS dah dimasukkan sebagai dia punya cash flow 600 juta, LMS 2, LMS Batch 2 235 juta sebagai cash flow-nya, surface to surface misal 115 juta dan lain-lain aset Tan Sri betul. Selain itu juga peruntukan di bawah butiran 00400 juga adalah untuk menampung keperluan senggaraan kapal-kapal TLDM seperti kapal selam, kapal-kapal kombatan TLDM iaitu frigate dan juga fast attack craft. Betul. Perumahan. Tan Sri Pertua, pada tahun 2024 untuk rumah keluarga Angkatan Tentera ataupun rekat, MINDEF telah diluluskan sebanyak 917.4 juta. Banyak. Ya? Daripada jumlah tersebut, sebanyak 517.4 juta adalah tujuan untuk pembinaan rumah keluarga Angkatan Tentera baru, manakala sebanyak 400 juta lagi adalah untuk menyelenggara dan membaik pulih rekat sedia ada termasuk blok penginapan anggota bujang, wisma transit dan kemudahan taman permainan dan juga riadah. Bagi rekat yang uzur, MINDEF melalui agensi pelaksana akan membuat semakan ke atas integriti bangunan rekat tersebut dan akan mengesyorkan untuk membuat senggaraan ataupun merobohkan ataupun membina baru. Untuk makluman, rumah rekat yang baru ini bina dalam pembinaan Tan Sri Pertua sebanyak 3,307 unit sedang dalam pembinaan. Rekat di markas Sungai Pancing di Pahang 284, rekat campsite Sirajuddin Gemas 1,309 unit, rekat kamp Muara Tuang di Sarawak 190 unit, rekat kamp Lok Kawi sebanyak 513 unit. Banyak lagi lah betul ya yang sedang dalam pembinaan. Dan yang itu yang 517 juta dan yang 400 juta khusus untuk membaik pulih dan menaik taraf rekat sedia ada, sama ada kita nak pecahkan dua menjadi satu kerana rekat-rekat dulu kebanyakannya adalah terlampau kecil dan tidak sesuai untuk didiami oleh keluarga, maka kita pecahkan dua unit menjadi satu. Dan banyak lagi. Memang rekat rumah keluarga Angkatan Tentera ni Tan Sri Pertua memang keadaannya amat daif dan uzur. Alhamdulillah lah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan telah pun memberi peruntukan yang besar. Tahun ini tambahan daripada bajet 117 tambah lagi 200 juta dan tahun depan 400 juta. Kita mengucapkan banyak terima kasih di atas prihatinnya pihak Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Berkenaan dengan 5, kita telah pun mengambil maklum balas hasil daripada kita punya postmortem 5/2023 ini dan banyak telah pun kita dapat feedback ataupun maklum balas daripada orang ramai, daripada pengusaha, daripada pempamer berkenaan dengan ruang pempameran dan juga berkenaan dengan kesesakan jalan.
di depan, terutamanya daripada bulatan lapangan terbang sehinggalah ke depan Mahsuri International Convention Center Tan Sri Putua. Ini telah pun kita majukan kepada LADA dan kita telah pun memilih di peringkat akhir, iaitu siapa yang nak kita pilih menjadi penganjur kepada 5-2025 insya-Allah. Diplomasi pertahanan ataupun MDCP Tan Sri Putua, Malaysian Defence Cooperation Program ataupun ringkasnya MDCP merupakan sebuah program bantuan dalam bidang latihan ketenteraan serta sains dan teknologi pertahanan kepada Angkatan Tentera negara-negara asing yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Program ini adalah merupakan salah satu pendekatan diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk memperkokohkan hubungan pertahanan dua hala di antara Malaysia dengan negara-negara membangun menerusi aktiviti pembangunan kapasiti dan latihan bidang pertahanan dan ketenteraan. Berhenti sekejap program ini, lepas tu disambung pada tahun 2016 atas 2016-2020 diberhentikan, kemudian disambung semula 2021. Tok Putua, Tan Sri Putua, sekarang ni gamai di kita punya maktab pertahanan kita, maktab Angkatan Tentera kita, banyak tentera-tentera, pegawai-pegawai tentera asing yang berada dalam program MDCP ini yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, terutamanya daripada Afrika dan juga negara-negara membangun seperti tawaran kepada Laos, Cambodia, negara-negara ASEAN yang lain, insya-Allah. Berkenaan dengan pejabat penasihat pertahanan ataupun DA office disebut oleh Lumut tadi, Tok Putua. Ya, kita ada sebanyak 26 pejabat penasihat pertahanan di luar negara. Pejabat penasihat pertahanan merupakan daripada strategi kita untuk kita menjalinkan hubungan serantau antarabangsa. Pejabat pertahanan di Jordan telah pun ditutup pada tahun 2018. Sekarang ni dia accredited dengan kita punya pejabat pertahanan di Riyadh, Datuk Betul. Riyadh yang sekarang ni sedang menguruskan untuk kita menjangkau ke Jordan. Yang di Vientiane di Laos, kita tidak akan tutup walaupun dia tidak aktif sangat kerana Vientiane ataupun Laos akan menjadi sebagai pengerusi ASEAN 2024 dan banyak yang akan kita lakukan di sana nanti dan kita memerlukan kewujudan pejabat pertahanan kita di Laos. Di Pretoria di South Africa, Datuk Putua, ia merupakan satu-satunya pejabat pertahanan negara kita di benua Afrika. Kita tak ada di negara-negara lain. Kita cuma ada satu di South Africa dan kita baru dapat kelulusan daripada kerajaan untuk membuka satu lagi di Mesir, iaitu di utara Afrika. Jadi keberadaan pejabat pertahanan kita di benua Afrika, terutamanya yang bertempat di South Africa, boleh merangkaumi selatan Afrika dan tengah Afrika, dan yang baru nak kita buka dengan izin kita boleh jadi tahun depan telah diluluskan oleh pihak kerajaan, kita buka di Mesir dan ia boleh merangkumi kawasan di Timur Tengah Utara dan juga di kawasan-kawasan di utara Afrika. Itu betul. Berkenaan dengan strike, black box ini ditanya oleh Tanah Merah juga ya. Black box ni kita mengadakan fasilitis saja yang berhormat, tetapi yang lain-lainnya adalah di bawah Kementerian Pengangkutan. Ya, dia di bawah jurisdiction Pengangkutan. Walau bagaimanapun keupayaannya memang ada. Mereka boleh membuka dan membaca isi kandungan black box, tetapi yang baru-baru ni yang dijatuh, kapal terbang jatuh kemalangan di Almina tu, black box tu tersebut terlampau rosak dan kita tak boleh buka dengan kepayaan dan ya tuan punya black box ataupun the black box punya OEM dia tak kata dia tak boleh kita tak kasih kita buka oleh mereka dan mereka bagi kepada MOT apa jua percakapan dan juga kandungan yang ada dalam black box tersebut. Jadi black box ni kita mengadakan facilities di Strait tetapi dia di bawah jurisdiction MOT dan memang ada kepakaran kita jika black box tersebut tidak rosak. Dia boleh buka dan kita boleh tahu isi kandungan black box tersebut. Keupayaan tu memang dah ada. Terima kasih. Tapi Yang Berhormat Menteri, ringkas sajalah. Tentulah black box ni kita nak buka. Apa pun bila berlaku kemalangan nahas sebagainya, contohnya, tentulah black box tu akan jadi rosak. Tak mungkin kalau Yang Berhormat Menteri kata strike hanya boleh
buka jika dia tak rosak. Ya, ataupun dalam keadaan baik. Tentulah bila kemalangan, tentulah benda tu tak baik. Ya. Dia ialah kalau kata-kata bukanlah kata baik dalam keadaan biasalah kan. Walaupun rosak tapi dalamannya tu dia tak rosak. Tapi yang ini dia terlampau impact dia terlampau kuat, rosak dia terlampau teruk. Dan pihak pengeluar mengatakan kita tak boleh buka, kita belum order pula ada perkara-perkara yang kita perlu import untuk kita membuka dan menganalisa kandungan dalam black box tersebut. Jadi MOT telah buat keputusan Tan Sri Betul untuk membawa balik kepada Amerika di kawasan OEM ataupun pengeluar black box tersebut, insyaAllah. Ahmad. Ya, saya. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak bangkit tadi bila Yang Muhammad jawab kata kita yang luar negara kita tak boleh tak ambil hal lah syarikat yang daripada luar negara. Sepatutnya bila tender-tender dimasuk ini kita akan cek rekod-rekod mereka. Sebab ini menyebabkan security. Bila macam tu tak betul lah. Jadi saya nak jawab balik ni. Sekitar 25/7. Yang berhormat, yang ni isu yang dah berlepas ke? Ya tak saya nak balik pasal tadi ni. Saya tak boleh, tak boleh, Mak. Tak boleh. Isu dah lepas dah. Sebab tambahan 9 juta 25/7. Lepas tu 1 bulan 11 baru ni diluluskan oleh MOF lagi 20 juta. Syarikat ni tidak ubah kos Yang asal Muhammad, tapi tambah 29 juta. Tak boleh, Ini Mak. Saya minta Menteri teruskan. Datuk betul berkenaan dengan Tropical Research Center oleh Tanah Merah juga ya. Berkenaan dengan itu kerajaan memang memekatkan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara dari segi perspektif kefungsian peralatan dan aset-aset pertahanan yang dapat digunakan dalam iklim tropika kerana banyak aset-aset pertahanan yang kita beli daripada luar negara yang bukan beriklim tropika. Sehubungan dengan itu, Pusat Penyelidikan Tropika TRC merupakan Center of Excellence yang dibangunkan bertujuan untuk melaksanakan penyelidikan dan pengujian tropika ke atas peralatan dan aset pertahanan ATM. Untuk makluman yang dipertua, Datuk Pengerusi, sebanyak 43.43 juta telah diperuntukkan untuk tujuan berkenaan sehingga tempoh RMK 12. Bagi tahun 2024, sebanyak 8 juta diperuntukkan untuk bagi pembangunan TRC di bawah RMK 12. Stride juga berhasrat mempromosikan keupayaan fasiliti pengujian tropika ini iaitu proving ground bertaraf antarabangsa yang bakal siap pada tahun 2024. Kita telah menggalakkan supaya Stride juga menjadi sebagai tempat ujian kepada pihak-pihak lain kerana satu-satunya kita ada di dalam negara kita. Berkenaan dengan veteran, ini banyak bertanya tentang veteran, Tan Sri Betul. Kementerian Pertahanan mengambil maklum bahawa terdapat lebih 40,000 orang veteran yang belum mendaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran atau belum mengemaskini maklumat-maklumat mereka dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran. JEF ATM telah mewujudkan satu platform penyimpanan dan pemprosesan data secara bersepadu dikenali sebagai VIBES 1.0 Veteran Integrated Benefit System 1.0 pada tahun 2011 dan VIBE 2.0 pada 2023 dan ianya user friendly kepada semua veteran-veteran kita. Nombor 2, ia juga turut dihebah melalui laman sesawang JEF. Selain itu, program outreach JEF ATM sentiasa dilaksana seluruh negara. Persatuan-persatuan veteran ATM juga membantu untuk mengenal pasti veteran-veteran dalam yang belum mendaftar supaya maklumat mereka ada dalam sistem 2.0 bertujuan agar semua mereka menerima bantuan yang disalur oleh kerajaan. Betul. Veteran juga berkenaan dengan kemudahan perubatan veteran ATM. Aspek kesihatan veteran ATM dan tanggungan terus menjadi fokus MINDEF dan juga akan ke agenda kesejahteraan veteran ATM. Untuk tahun 2020, sebanyak 78.8 juta diperuntukkan dan dibelanjakan. Tahun 2021, sebanyak 111.5 juta telah dibelanjakan untuk kesihatan veteran. 2022, sebanyak 117 juta dan tahun 2023, sebanyak 85.9 juta telah pun dibelanjakan untuk faedah kesihatan kepada veteran Tan Sri Betul. Berkenaan dengan veteran juga, status pelarasan pencen bagi veteran yang bersara sebelum 1 Jun 2023. Ini kita telah pun membuat dan telah menghantar
kepada pihak kerajaan, agensi pusat. Ya. Kita bukannya di dalam bidang kuasa kita. Jadi pencen dan seperti disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari, dia akan diselaraskan dalam skim saraan penjawat awam yang akan dibuat boleh jadi akan dimuktamadkan pada bulan Mei ataupun bulan Jun tahun depan, betul-betul. Selain daripada itu, kami pun tak mahu bercakap pasal ianya dibawa di dalam kes mahkamah. Jadi kita tak mahu perkara-perkara ini dibincangkan kerana, tetapi rest assured dengan izin rakan daripada Ketereh, kita dah bawa banyak kali, dibincangkan 3-4 kali dalam kabinet juga. Bagaimana cara untuk kita pastikan supaya penyelarasan pencen ini dibuat supaya ia dapat memberikan keadilan kepada pihak veteran yang berpencen 13 dan sebelumnya. Berkenaan dengan veteran juga sikit aja. Yang Ketua, apa jaminan daripada Yang Berhormat Menteri bahawasanya pelarasan pencen ini akan dibayar? Saya nak jamin tu tak boleh tu, sebab saya bukannya pembuat dasar ataupun yang pemutus kata. Tetapi besar kemungkinan insya-Allah dalam skim saraan penjawat awam dan penyelarasan pencen penjawat awam yang akan dimuktamadkan pada pertengahan tahun depan, penyelarasan pencen ini akan turut bersama dilakukan. Itu setakat itu boleh saya bagi tahu, betul-betul. Ya. Berapa amount ni saya tak tahu. Ya. Kerana dia di luar saya. Kalau Mindef yang buat, saya boleh bagi tahu. Ya, minta maaf tak boleh bagi tahu lah ya. Secara jujurnya saya tak dapat bagi tahu lah. Dan saya tak dapat nak jamin. Tapi insya-Allah dalam skim saraan penjawat awam dan penyelarasan pencen penjawat awam yang akan dimuktamadkan tahun depan memang ada. Ya. Itu memang masuk. Ya. Insya-Allah betul-betul. Berkenaan dengan peruntukan yang banyak sampai 160 juta peruntukan tambahan untuk JEF tahun depan itu, Datuk Ketua, ini adalah pemberian kemurahan hati daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Keuangan, ya, iaitu memberi bantuan sara hidup secara bulanan RM300 kepada semua veteran-veteran yang tidak berpencen, ya, semua. Tapi tahun ini Tori ada kekalutan sikit, ya, bajetnya tak ada. Tapi mulai tahun depan bajet tu dah ada. 160 juta tersebut, tambahan tersebut untuk Jabatan Awal Veteran itu adalah khusus untuk bantuan sara hidup bulanan kepada pesara-pesara yang tidak berpencen. Alhamdulillah, terima kasih. Itu dia, itu betul, ya. Yang lain berkenaan dengan veteran juga. Wakil Menteri, lumut. Ya. Mengenai bantuan RM300 tu, adakah syarat-syarat yang pendapatan garis kemiskinan 1168 tu masih dikuatkuasakan? Datuk Ketua, ini yang sebabnya dibajetkan untuk kesemua 41,000 orang veteran yang tidak berpencen. Ya? Kita tak ada apa dah. Semua akan dapat. Ya? Sebab tahun ini ada sedikit kekalutan, iaitu mengikut paras kemiskinan tegar. Jadi tahun depan kita masukkan dan dia telah pun diluluskan dan dengan kemurahan hati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Menteri, Tuan Pengerusi, dalam perbahasan juga saya telah membangkitkan isu berkenaan dengan meningkatkan lagi keanggotaan tentera, terutamanya di antara kalangan orang kaum India dan Cina. Mohon kalau boleh diberi penjelasan. Dah sampai giliran pun. Terima kasih, Menteri. Saya faham bahawa Yang Menteri juga bersungguh-sungguh di atas isu ini. Jadi saya tunggu untuk jawapan. Datuk Ketua, pengambilan untuk anggota tentera, kita tak ada kota. Kita tak pernah meletakkan kota apa-apa. Bahkan ini merupakan suatu apa yang dipanggil sebagai suatu fokus kami sekarang untuk bagaimana cara untuk kita menggamit seramai mungkin anak-anak Malaysia daripada kaum bukan bumi putera untuk memasuki perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, baik laut, darat ataupun udara. Itu sebabnya Angkatan Tentera kita mengadakan berbagai-bagai cara, mengadakan berbagai-bagai promosi di sekolah-sekolah, di universiti-universiti, menggunakan NGO supaya dapat kita menarik lebih ramai lagi
anak-anak Malaysia ni yang bukan Bumiputera untuk memasuki bidang ketenteraan. Tapi dia punya hasilnya tidak memberansangkan, Datuk betul. Ya? Walau bagaimana kita buat, bagai-bagai cara kita buat. Dan sekarang ni masuk tentera, Datuk betul, kemudahan untuk melanjutkan pelajaran memang ada. Dan melanjutkan bidang pelajaran peringkat ijazah, peringkat sarjana, macam-macam ada. Ya? Dan gaji pokok pun sekarang ni, kalau anggota lain-lain pangkat tu, bukan macam dulu lagi RM500. Sekarang ni dah masuk saja, dah melebihi RM1,500 campur allowance sampai RM1,800. Dan jika mereka mempunyai kemahiran-kemahiran, Datuk Empu mereka akan mendapat lebih lagi. Ya? Sebab kita ada perbezaan sijil biasa dengan sijil kemahiran. Sijil kemahiran itu dapat 2,000 lebih, Datuk Empu sebagai dia punya kemasukan awal ataupun gaji peringkat awal mereka. Ini saya minta supaya semua, termasuk daripada rakan kita, ya, kalau boleh kita sama-sama war-warkan, kita sama-sama pastikan supaya masalah yang dihadapi oleh MINDEF, masalah yang dihadapi oleh ATM untuk menggamit seramai mungkin anak-anak Malaysia yang bukan kaum Bumiputera untuk memasuki perkhidmatan tentera ini dapat kita laksanakan. Terima kasih Menteri. Saya menggunakan kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan di atas semua langkah-langkah yang diambil. Dan saya akan cuba membantu. Mungkin saya boleh cadangkan sebagai permulaan ahli-ahli parlimen mungkin boleh menjadi pelapis tentera. Kita boleh cara untuk kita menyemarakkan lagi semangat kemalaysiaan dan semangat patriotisme. So boleh dicadangkan. Tapi saya akan membantu sebanyak yang boleh untuk mengadakan program di kawasan saya. Terima kasih. Saya setuju Tan Sri betul supaya ahli-ahli parlimen kita menjadi pelapis, tapi saya takut nanti banyak kena buat pilihan raya kecil. Wanita tadi Bukit Bendera, wanita berkenaan penyertaan wanita. Begitu juga ya. Kita mempunyai ramai wanita yang menyertai angkatan tentera dan peluang mereka dalam angkatan tentera itu amat baik sekali. Ada yang dah ada 2 star wanita kan. Yang 1 star tu ramai, terutamanya dari segi bidang kedoktoran, perubatan, Tuan Yang Pertua, ramai 1 star ramai. 2 star wanita, mereka ini doktor-doktor pakar. Dan juga daripada seperti disebut kita mempunyai juruterbang jet pejuang pertama wanita negara kita, juruterbang helikopter dan macam-macam lagi. Saya juga minta supaya kita punya NGO wanita agar bersama-sama mempromosi supaya bersama-sama untuk kita pastikan ramai penyertaan daripada kaum wanita untuk menyertai profession angkatan tentera itu betul. Menteri perlukan berapa minit lagi? Agak-agak. Lagi 10 minit boleh? 15 minit. 15 minit. Okey. Ini berkenaan LCS. LCS ni banyak kali saja dah cakap dah. LCS ni sebenarnya dia sepatutnya tak ada jadi masalah. Ya. Tapi kerana projek tersebut terhenti berapa lama, terhenti disebabkan oleh kajian semula projek, terhenti disebabkan oleh COVID 2 tahun, maka projek tersebut terhenti. Maka kita nak revive. Tan Sri Yang Pertua, aset dah ada. Mengapa kita buat 5, orang kata tak buat 6? Ya? Kita buat 5 kerana kita dah beli 5 set enjin, 5 set generator, 5 set gearbox, 5 set propeller, 5 set shaft. Semua dah ada. Jadi kita kena buat. Kerana yang mahalnya itulah. Yang nak buat hal tu tak mahal. Nak buat hal tu dia pakai blok-blok saja. Ya? Dan sistem komunikasi dan kompeten. Berkenaan dengan pertambahan untuk 5 buah ni 2 bilion, pertambahan tersebut bukannya pertambahan kos overrun, tak ada. Pertambahan tersebut Tan Sri Yang Pertua adalah pertambahan untuk kita membeli aset kompeten. Kita dah kena pasti, pihak Tentera Laut telah pun kena pasti misal yang mana, daripada negara mana, semua. Itu saja dah, kalau dalam laporan Ketua Audit Negara, laporan PAC, Datuk Betul, itu saja dah 1 bilion tambahan. Termasuk pula interest, bayaran insurans, bayaran macam-macam lagi. Ya? Dan termasuk kita bayaran kerana kita terpaksa bayar pengurusan. Tak banyak. Kalau kita tengokkan dalam kita punya PAC punya laporan tu, yang 2 bilion tu, dengan secara jelas telah pun PAC terangkan apa dia tambahan tersebut. Dia bukan tambahan kerana cost overrun. Tambahan kerana kita dulu semasa kita
membuat projek LCS ni kita belum lagi orang kata apa identify ataupun kenal pasti misal mana kita nak pakai. Ya. Jadi kita telah kenal pasti dan itu saja, combatant itu saja, misal itu saja 1.029 bilion. Lepas tu lagi cost insurance banyak, cost design macam-macam lagi tu. So, semuanya one off, bukan merupakan dia non recurring cost Tan Sri Putu. Jadi ini tambahan. Jadi mengapa kita buat 5? Jawabnya kerana kita dah ada, semua dah beli 5 set. Kalau kita nak buat pula 6 lagi dan kita kena beli dan tambahan akan lebih banyak Tan Sri Putu. Orang tanya juga tadi mengapa kita teruskan dengan Bauxite Shipyard, Bauxite Naval Shipyard. Ini diputuskan dalam peringkat 3 kali diputuskan oleh kerajaan terdahulu dalam kabinet supaya kita teruskan dan kita meneruskan dengan syarikat yang sama. Kerana kita tak boleh kita menukar ke syarikat nak buat tender baru, dia akan menelan belanja yang lebih besar Tan Sri Putu. Nak kita buat OEM baru, nak kita buat kontrak baru dan makan masa yang besar dan macam-macam lagi lah. Kalau nanti kita enjin dah beli, syarikat baru pula kata tak nak pakai enjin yang sama, kita terpaksa berlanja lebih besar lagi. Jadi itu sebabnya Bauxite Naval Shipyard ini diteruskan untuk kita meneruskan projek ini. Dan tak ada masalah pun dengan Bauxite Shipyard Engineering atau Bauxite Naval Shipyard ini, Tan Sri Putu. Mereka buat kerja baik. Anak-anak tempatan kita baik. Technical dia orang capability mereka baik, tapi disebabkan oleh projek ini dulu terpaksa diberhentikan untuk dikaji semula dan bila nak dihidupkan semula 2 tahun setengah Tan Sri Putu kita tutup kerana COVID. Jadi inilah masalah kita, tapi sekarang tak ada lagi kelewatan. Kalau kita tengok ada orang kata kelewatan LCS ni, dia bukan buat LCS ni Tan Sri Putu, dia ada 4 peringkat, iaitu peringkat design, peringkat equipment, peringkat construction and trial and commissioning. Kalau kita tengok dalam laporan PAC, laporan kira-kira keuangan negara, peringkat pembinaan kita terdahulu. Kita dah lebih awal daripada masa sepatutnya. Tapi yang ke belakang sikit peringkat design. Sepatutnya 96%, tapi kita peringkat 84%. Jadi ini saya rasa tak ada masalah kerana peringkat Naval Group iaitu principal designer kat sana tak ada isu. Saya yakin bahawa kelewatan itu akan dapat dilakukan dan akan dapat kita pastikan ianya diberi kebenaran, insyaAllah. Yang Berhormat Menteri pasal LCS lah. Sebenarnya hari ini saya tak sentuh langsung LCS. Yang sentuh LCS Ipoh Timur. Ya. Tetapi bila Yang Berhormat Mehan bangkitkan tentang LCS ni, dan saya bila dengar kata no problem, tak ada masalah, sebenarnya saya risau. Sebab apa Yang Berhormat Menteri? Ini kajian yang telah saya buat lah. Ya. Mengikut laporan terkini PAC, hutang terkumpul BNS kepada vendor adalah sebanyak 848.45, ya, hutang BNS kepada vendor. MAF juga sebelum MAF nak jadi MAF juga perlu selesaikan hutang ini untuk memulakan LCS. Jadi kalau nak mulakan projek LCS balik, kena bayar ni 848.45 juta. Secara tak langsung, kalau kita pegang pada jawapan Mehan dalam Dewan tempoh hari, kos 21 bilion tempoh hari yang kononnya tidak melibatkan recurring cost, campur hutang BNS kepada BHIC. Ingat hutang BHIC, hutang BNS kepada BHIC sebanyak 3,894 juta dan campur hutang BNS kepada vendor termasuk kepada Naval Group untuk luluskan detail design sebanyak 8,845 juta. Kalau saya campur-campurkan Yang Berhormat Menhan, dia dah jadi 13.2 bilion. Ya. Jadi kos projek sekarang untuk 5 kapal lagi bukan lagi 11.2 bilion, iaitu sekarang ni kalau kira dah jadi 13.2 bilion. Jadi sebenarnya terus terang saya katalah, orang kata inilah trust deficit. Saya tak nampak yang satu kapal pun boleh siap sebab kos kan dah melambung lebih daripada 12.1. Dah jadi sekarang 13.2 bilion. Jadi sebab itulah saya harap Yang Berhormat Mehan, saya tahu ini legasi, tapi legasi yang Mehan yang terpaksa pikul dan tanggung, saya harap perkataan no problem itu betul-betul no problem. Saya nampak ada problem. Terima kasih. Mesti semua perkiraan yang disebut oleh Tanah Merah tadi semua dah dimasukkan perkiraan itu betul ya.
sebelum kita buat novation dan juga menyerahkan ataupun pengambilan alih oleh OSB kepunyaan milik Kementerian Kewangan tersebut, itu semua telah pun dikenal pasti dan ianya akan diselesaikan oleh pihak Kementerian Kewangan, insyaAllah. Berkenaan dengan Mahalika, Op Mahalika, Tan Sri Putu. Op Mahalika ini adalah operasi yang dilaksanakan oleh PDRM dan Interpol. Dia bukannya dilakukan oleh pihak ATM dan ianya melibatkan Brunei, Indonesia dan Filipina di kawasan S-Zone kita. Ya. Dia di bawah PDRM. Berkenaan dengan Fleet LCA, Tan Sri Putu, perolehan medium altitude long endurance unmanned aircraft system ataupun MEL UAS ataupun kita punya drone daripada Turki dan and fighter led in training light combat aircraft ataupun Fleet LCA untuk kegunaan tentera udara di Raja Malaysia telah dilaksanakan secara tender terbuka antarabangsa berdasarkan perkeliling pembendaraan PK 2.1 bagi mengelakkan unsur-unsur ketidakpatuhan tata cara perolehan dan ketirisan. Kementerian Pertahanan telah menggariskan dan melaksanakan beberapa kriteria penilaian yang ketat bagi perolehan MEL UAS drone ini dan Fleet LCA untuk kegunaan tentera udara di Malaysia dinilai oleh jawatan kuasa penilai yang dilantik oleh Kementerian Pertahanan. Secara umumnya, perolehan tender terbuka ini telah dilaksana mengikut mematuhi semua prosedur dan perkeliling perbendaharaan yang berkuat kuasa. Betul-betul. Dia ada 4 peringkat penilaian teknikal, peringkat penilaian kewangan, peringkat penilaian cadangan ICP dan pemeriksaan fizikal. Perolehan LMS Batch 2, ini daripada YB Bagan Serai. Pihak pengguna TLDM telah mendapatkan request for proposal RFP daripada 11 syarikat pembina kapal dari beberapa negara. Daripada 11 RFP yang diterima, 8 syarikat pembina kapal telah memberikan maklum balas terhadap RFP tersebut. Susulan itu, pihak TLDM telah melaksanakan penilaian kepada tawaran tersebut. Hasil penilaian tersebut, pihak TLDM telah mengenal pasti beberapa pembina kapal daripada Turki yang menepati spesifikasi yang diperlukan oleh TLDM. Oleh itu, Kementerian telah mengangkat perkara ini kepada Jemaah Menteri pada 20 Ogos 2023 dan kerajaan telah meluluskan perolehan kapal Littoral Mission Ship Batch 2, LMSB Batch 2, untuk dilaksanakan menerusi pendekatan government to government, Tan Sri Putu, iaitu G2G dengan negara Turki. Status terkini, Kementerian sedang buat due diligence terhadap syarikat yang diluluskan oleh kerajaan dan perkara ini akan diangkat kepada Kementerian Kewangan untuk dimutamatkan, insyaAllah. S-Zone, teras 4 strategi S-Zone dilaksanakan. Ini ada juga disebut oleh Arau tadi, ya. Sebelum ni Sri Gading tanya. Berkenaan dengan kawasan S-Zone kita, Tan Sri Putu, memang kawasan seperti disebut oleh tadi rakan kita daripada Penang tadi. S-Zone ni merupakan kawasan yang telah pun kita daftarkan dan kita punya peta telah pun kita buat tahun 1979. Dan Datuk Putu, kita merupakan negara pertama di kawasan rantau ini yang telah pun memutamatkan peta kita. Dan peta kita ini telah pun diperakui oleh masyarakat antarabangsa melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kawasan di sini, Datuk Putu, memang kawasan dah jadi sebagai orang kata kawasan yang amat sibuk. Sibuk bukan kerana laluan kapal, tapi sibuk kerana banyak orang yang cuba untuk orang kata memperakukan kawasan tersebut adalah kawasan mereka juga. Jadi kawasan S-Zone kita, Datuk Putu, kawasan kita punya economic exclusive zone kita pastikan untuk kita kawal rapi dan kita kawal sentiasa. Itu sebabnya pihak TLDM, pihak TUDM, Tan Sri Putu, kita telah pun membuat perolehan. Kita membuat perolehan 18 biji jet pejuang ringan, iaitu LCA FA50 Batch Block 20 daripada Korea, dan kita juga akan menyiapkan LCS dan juga LMS yang akan kita peroleh daripada Turki. Dalam pada itu, kita perlu memperkasakan keberadaan angkatan tentera di wilayah timur.
kerana kita sekarang beroperasi secara 2 teater ataupun 2 wilayah. Dulu kita wilayah satu saja, Malaysia. Tetapi di wilayah timur, Sabah dan Sarawak, kalau ada apa-apa, datang daripada sini. Itu tak boleh. By the time kita reach dengan izin, the game is over. Jadi apa yang kita lakukan ialah sekarang ATM beroperasi secara 2 wilayah. Wilayah timur, Medan Timur dan Medan Barat. Jadi di Medan Timur sekarang ini kita nak perkasakan di mana kita telah diluluskan untuk membina markas 31 Brigade di Bintulu, membina markas wilayah Laut 4 di Bintulu juga, dan membina open base untuk TUDM di Bintulu. Kerana di situ Arau sebut tadi keberadaan kita amat dekat dengan Beting Petinggi dan juga Kausawari, kawasan baru. Kalau kita nak sekarang ni, untuk masa sekarang, Tan Sri Betua, kalau kita nak harapkan daripada keberadaan aset kita, yang paling dekat ialah di Teluk Sepanggar, di Kota Kinabalu. Daripada Teluk Sepanggar nak pergi ke Beting Petinggi, kalau 25 knot mengambil masa 15 jam. Jadi ini tak boleh. Maka kita perlu ada satu base tentera laut kita di kawasan yang paling berhampiran dengan kawasan tersebut, iaitu di Bintulu, yang mana dia cuma mengambil masa tak lebih daripada 6 jam, 5 ke 6 jam, betul-betul dengan kelajuan 25 knot. Dan kita punya LCS 28 knot ke 30 knot kalau kita buat speed up, dan juga LMS kita juga berkelajuan lebih kurang 25 ke 28 knot. Dan kita akan letakkan aset-aset tersebut di kawasan wilayah timur kita untuk kita memperkasakan kita punya pertahanan di wilayah timur. Dan kita akan wujudkan 31 Brigade punya markas di Bintulu juga, insyaAllah betul-betul. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Jawapan ni melayakkan Yang Berhormat duduk sana, Timbalan Perdana Menteri. Tapi kalau Yang Berhormat duduk ulang berkali-kali bahawa ini kelulusan daripada seseorang, itu kami rasa tak seronok. Sebab seorang yang sama tak lulus peruntukan kepada kami, ahli parlimen. Jadi meletakkan seorang yang mempunyai kuasa untuk meluluskan kewangan tu, saya ingat elok digunakan perkataan kerajaan. Kerajaan. Okey, Yang Berhormat. Sekarang ni kita telah bina terumbu layang-layang. Di mana dibuat terumbu tu kita jadikan pulau dan juga pengkalan kita. Jadi apakah Yang Berhormat bercadang untuk membina terumbu Beting Petinggi Ali, pengkalan Beting Petinggi Ali? Sebab apa, itulah satu cara yang boleh menyenyapkan ucapan saya di parlimen ini, kerana kita telah menguasai kawasan kita. Yang Berhormat tak logik dalam dunia ni, Beting Petinggi Ali letaknya 80 km daripada Batu Nautika daripada Bintulu, padahal kawasan laut kita 200 batu nautika. Dan daripada China untuk datang ke situ 4,000 km daripada Hainan, yang kawasan yang terselatan sekali. Tapi mereka datang bukan untuk tujuan menuntut tempat itu, asalnya ialah untuk mencari harta karun Laksamana Cheng Ho. Tapi sekarang dah jadi cerita lain. Tiba-tiba dah jadi tuntutan. Jadi Yang Berhormat, saya minta supaya pengkalan Beting Petinggi Ali dibina. Kalau Yang Berhormat tak setuju, jangan kata tak setuju, akan dipertimbangkan cukuplah. Puas hati saya. Saya tak ulang lagi dah. Menteri kalau boleh senapas terus sekali. Okay. Baca Fatihah senapah ni pendek dan nampak dah. Dan si betul amat bersetuju dengan Arau, tetapi kita kena ada kekuatan. Tidak guna kita buat penempatan tetapi kita tidak boleh kawal. Jadi kita bina kekuatan dulu. InsyaAllah selepas ada kekuatan, dah ada naval base kita wilayah markas wilayah 4, dia dah ada 31 brigade, dah ada open base kita TUDM di Bintulu, kita akan beransur-ansur untuk kita perkasakan dan untuk kita pastikan supaya kedudukan kita di situ tidak dapat dicabar oleh sesiapa. Ya. InsyaAllah. Jawapan yang kedua ni juga layak duduk di sana. Right. Terima kasih. Jangan bagi orang lain. Dengan cerita ada orang lain nak ambil tempat tu, Yang Berhormat kena ambil. Yang Berhormat timbalan Presiden. Kalau tak berani, berhenti jadi timbalan Presiden. Okey. Yang Berhormat, terima kasih. Yang Berhormat bersebut sikit ya. Pasal sebut tadi, saya bersetuju. Alhamdulillah. Ada perancangan yang hebat. Tapi pasal LCS tadi, kita dah lewat 5 tahun, 6 tahun. Jadi kita nak tunggu dia siap lagi 3 tahun. Lebih kurang macam itulah. Jadi sekarang ni kita dah ketinggalan perancangan untuk kapal-kapal yang sudah jadi tua sekarang. Jadi apakah Yang Berhormat bercadang untuk menggantikan kapal-kapal yang berumur 40 tahun tu serta-merta. Perancangan dibuat sekarang, mungkin tahun depan kita boleh bina. Terima kasih. Tan Sri Pertua, itu sebabnya sehingga kami pergi merata tempat untuk membeli kapal yang dah siap. Begitulah urgensinya. Begitulah kehendak kami
untuk kita mempertahankan perairan negara kita. Tetapi malangnya kapal-kapal yang dah siap semua dah berpunya. Sehingga kami memujuk sebuah negara tersebut, bagi kami kapal tersebut, kami bayar sikit lebih tak apa. Tapi dia kata tak boleh. Dan itu adalah hasrat, bagaimana hasrat untuk kita menjaga perairan dan benteng pertahanan negara kita, Puan Yang Dipertua. Terima kasih. Masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia